Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Terima kasih kepada sahabat-sahabat channel CK Yusof. Okey, dulu kita tak ada kait pun. Sekarang ni kita nak menceritakan sikit macam mana kita nak adjust handbrake untuk kereta Saga BLM. Di mana CK ada satu kesempatan kat sini. CK minta tolong yang belum subscribe, minta tolong subscribe supaya korang tak terlepas video yang akan datang. Okey, so kat sini contoh untuk Saga BLM tadi yang CK ceritakan. Di mana handbrake dia tinggi. Okey, cuba tarik handbrake. Berapa bunyi dia? 5. Okey, kalau kita dengar, kita dapat kita rasa handbrake tu kita tarik tinggi. 1 2 3 4 5. So maknanya terlampau tinggi. So macam mana cara untuk kita adjust ataupun kita nak bagi handbrake tu rendah? Sepatutnya dia tak mungkin sampai 5. So selalunya kalau sampai ke 5, ada berkemungkinan besar dia punya adjuster tak jalan, brake shoe dah habis dan sebagainya. So kat sini sikit nak tunjuk contoh di mana kita nak buka hub belakang ni. So yang pertama kita wajib buka tayar dululah. Okey. Di mana kita dah buka tayar, bukakan. Untuk Saga BLM ni dia tak macam FLX. FLX tak payah buka skru tengah. Okey, dia boleh ketuk-ketuk boleh keluar macam kereta Wira. So untuk Saga BLM ni memang dia kena buka skru saiz 30 ni. So bila kita keluarkan, kita boleh tarik. Lepas handbrake. Okey, bila kita lepaskan handbrake baru kita dapat keluarkan benda ni. Objek ni tengok sama ada jam ke tak jam. Kalau andai kata tak jam, kita boleh keluarkan je. Tapi kalau andai kata jam, kita boleh ketuk pembukaan yang rata ni. Kita boleh ketuk. Okey, ketuk. Boleh ketuk sini, boleh ketuk sini, boleh ketuk sini. Jangan terlampau kuat sampai pecah, cukup lah. Agak-agak kita nak keluarkan saja, bagi dia ada free kat dalam. So kita boleh ketuk bucu-bucu ni. Kita boleh ketuk bucu-bucu ni. Kita boleh ketuk bucu ni. Dan kita boleh keluarkan. Okey, ngam. Okey, sebab untuk Saga BLM dia bearing sekali duduk dalam ni. Okey, bearing duduk dalam ni. Okey, so sekarang ni sikit nak tunjuk Okey, ni adalah part di mana rumah untuk brake shoe. Di mana sistem brake, di mana sistem handbrake, semua ada kat sini. Macam mana kita nak tengok sama ada brake shoe, brake pump dalam keadaan macam mana? Yang pertama kita tengok pembukaan brake shoe ni. Okey, kita tengok je sudut daripada atas sampai ke bawah ni. Kalau kita tengok permukaan dalam keadaan sama tebal. Okey, kalau brake shoe dia tak macam brake pad depan. Okey, brake shoe dalam keadaan macam ni sebenarnya dia masih tebal. Okey, walaupun dia dalam keadaan macam ni, brake shoe sebenarnya masih tebal, masih cantik. Okey, kat sini kalau kita tengok ni ada brake pump, di mana kita nak kenal pasti brake pump ni okey ataupun tak. Dia ada dua kemungkinan dekat pump ni. Yang pertama, dia boleh bocor. Nombor dua, dia boleh ada masalah jam, piston dalam dah melekat. Okey, yang pertama macam mana kita nak tengok bocor ke tak bocor? Kita boleh kiau dia punya cover. Ini adalah cover dia sahaja. Kita boleh kiau, kita boleh tengok sama ada minyak keluar ataupun tak. Kalau kita buka, tengok minyak tak ada meleleh. So maknanya brake pump ni dalam keadaan okey. Okey, kalau andai kata kita buka dalam cover ni, kita buka cover ni, tengok. Okey, macam contoh kat sini ada masalah bocor. Ada bocor sikit. Okey, ada masalah bocor. So yang pertama kita tahu yang pump ni dah ada masalah. So yang kedua, kita kena pasti masalah jam ataupun tak. Macam contoh kat sini tak payah check, tak payah nak check untuk jam sebab dia dah ada masalah bocor. Bila brake pump ni bocor, brake master pump tak dapat minyak. Okey, di mana minyak akan sentiasa keluar. Minyak sentiasa keluar dan menyebabkan tank dekat brake master pump kosong. So menyebabkan brake jadi tak ada. Okey, jadi bahayalah sebab sistem brake jangan main-main. Okey, so kalau kita nak tengok sama ada pump ni jam ataupun tak, kita boleh ambil satu screwdriver. Okey, kita boleh tolak. Kita boleh tolak kat sini. Sudut sini ataupun sudut sini. Di mana kalau kita tolak sudut sini, besi ni akan menolak piston dalam ni. Sama ada dia bergerak ataupun tak, kita boleh tolak. Okey, nampak dia bergerak. Okey, kita tolak dari sini pun
dia bergerak. Nampak dua-dua seimbang bergerak. So maknanya pump ni tak ada masalah jam, tapi dia ada masalah bocor. Tapi kalau andai kata bocor pun tak, jam pun tak, bermakna memang okey, memang tak ada masalah apa pun. Okey, so sekarang ni macam mana cara untuk kita adjust handbrake. So kat sini sikit nak ajar tips untuk kereta Saga BLM je lah. Untuk jenis-jenis kereta lain dia ada cara-cara yang tersendiri. Untuk Saga BLM ni sebenarnya dia simple sikit. Dia sebenarnya menyediakan sistem auto adjust. Sebenarnya handbrake ni dia menggunakan sistem auto adjust. Di mana kalau kita tengok separuh-separuh kereta dia ada satu lubang belakang ni untuk kita adjust manual. Okey. Tapi untuk kereta-kereta yang moden sekarang ni kebanyakannya menggunakan adjuster auto. Tapi sebenarnya dia tak ada perfect sangat. Tapi sekurang-kurangnya handbrake kita tak adalah sampai 5, 6, 7 tinggi, terlampau tinggi sangat. So kat sini kita boleh ambil satu screwdriver, kita boleh letak belakang ni. Okey, kita letak belakang ni saja. Kita tolak. Cuba tengok. Perhatikan betul-betul dekat permukaan adjuster ni. Kita nak gigi ni bergerak. Okey, dia ada satu damper untuk menarik. Okey, dia akan tarik auto adjust dia. Okey. So kat sini kita tak perlulah separuh-separuh orang dia akan kiau dalam ni, betul? Kita akan tolak dalam ni, tak payah sebenarnya. Untuk Saga BLM ni dia simple sikit, dia buat senang je. Bila kita faham, kita nampak benda ni akan jadi senang. Okay, kita tengok tumpukan betul-betul dekat gigi-gigi dalam tu. Okey. So kita boleh kiau kan. Okey, nampak dia bergerak Okey, dia akan bergerak Okey, nampak dia akan auto. Nampak? Okey, nampak dia bergerak. Okey, dia adjust. Nampak? Dia tarik cun-cun dia. Okey. Gigi ni dia dah memusingkan batang sharp dalam dia. So dia akan berpusing. Dia akan menolak brake shoe ni rapat ke brake hub. Kita tengok Okey, sampailah kita rasa macam okey lah, kita boleh test masuk hub. Okey. Kita boleh test masuk hub sama ada dalam keadaan cantik ke tak. Benda ni sama je jalan kerja dia, kiri dan kanan, tak ada beza pun. So kita boleh masuk hub. Ini contoh sikit tunjukkan. Okey, sebab kereta ni ada masalah brake pump bocor. Okey. So kita masukkan. So kalau anda kata ketat, kita boleh ketuk pelan-pelan. Boleh kita so sekarang kita boleh rasa dalam keadaan longgar lagi. Masih longgar, nampak? Okey, sekarang ni handbrake. Jom, cuba tarik tengok. Berapa bunyi dia? 4. Okey, dah 4 dah. Tadi 5, sekarang dah jadi 4. Okey, berkemungkinan besar kita boleh adjust lagi. Lepas handbrake balik. Okey, berkemungkinan besar kita boleh adjust lagi. Yang penting kiri kanan wajib buat. Sebelah sana pun wajib kena buat juga. Sama prosesnya macam belah sini. Okey, so sekarang ni kita boleh adjust lagi. Kita boleh adjust lagi. Kita nak dia yang terbaik. Okey. Sekarang okey. Sekarang kita rasa okey, agak ketat sikit lah. Dah rasa ketat sikit, dia cepat berhenti. Okey, cuba tarik pelan-pelan. 2 3. Habis. Dah kuat dah kan? Okey, lepas. Okey, tarik 1 2. Itu 2 tu. Cuba pelan-pelan sikit tarik. Lepas dulu. Okey, tarik 1. Okey, tengok 1 pun dah rasa ketat dah. Okey, dah tak melekat dah. 1 2 2. Okey, cantik. 2 3. Habis. Dah. Bermakna dah cun. Bermakna dalam keadaan macam ni sebenarnya sebelah kanan ni dah perfect. Maknanya bila kita adjust sebelah sana, berkemungkinan besar bunyi dia akan jadi 2. Ataupun
semasa kita rasa nak menarik tu kita rasa berat dah. Handbrake tu kita tarik dah terasa berat. Okey, so barulah tak ataupun tak 2 kali dah settle. Lepas balik handbrake. Okey, cantik. Okey, dalam keadaan macam ni sebenarnya memang dalam keadaan perfect. So kat sini sikit tunjuk cara je lah di mana kita adjust tadi. Okey, di mana sebenarnya sistem auto adjust ni mudah je adjust dia. Okey, so apabila kita dah buat dalam keadaan dah cantik macam ni, kita dah adjust cantik, kita akan cuci bersih lah. So wajarnya kita buat bukan apa, sebab kita cuci bersih ni sebenarnya untuk mengelakkan daripada minyak-minyak ni akan kena ke brake shoe tau. Okey, kita mengelakkan minyak-minyak yang kena ke brake shoe. Itu disebabkan brake shoe tebal lagi, tapi brake shoe dah ada masalah, brake kurang makan. Okey, so dekat brake shoe ni dengan besi ni sebenarnya ada satu gam, di mana gam ni boleh terputus disebabkan minyak brake yang dah banjir dalam ni. Okey, minyak brake yang dah bocor terlampau banyak, kita pun top up je minyak. Sebenarnya belakang ada masalah, tapi masalah bocor sebenarnya banyak simptom daripada pump, daripada body pump, daripada brake master pump, macam-macam. Kalau ada ABS pump pun boleh ada masalah. So untuk kereta Saga BLM ni simple je. Macam biasa, next time kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk selawat atas Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum.